بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang himpunan kita Allah Taala, yang pilih untuk kita taat Allah Taala, yang dudukkan kita dalam majlis ilmu ni pun Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni benda yang sangat besar. Dan Allah Taala firman dalam Quran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah firman, barang siapa yang berpaling daripada peringatan kami akan jadikan kehidupan dunia dia susah. Kadang-kadang kita rasa susah, pening, penat, sakit, stres, depres. Dan kita rasa macam mungkin sebab masalah ni kot. Ni masalah ni settle, okey kot, semua settle. Allah kata bukan. Yang menjadikan asbab susah hidup kita ni bukan masalah kita tu. Allah firman apa? Barang siapa yang berpaling daripada peringatan kami, yang tak mau dengar nasihat Allah, yang tinggalkan Quran, yang tinggalkan sunnah Nabi, yang lari daripada sabdaan Rasul, yang pandai-pandai dalam kehidupan dia dengan keadaan, dengan cara dia sendiri. Allah firman, siapa berpaling daripada peringatan kami, Allah jadikan kehidupan dunia dia susah. Kalau kat dunia susah saja tak apa kan, sebab kita tahu dunia ni susah sementara, sakit sementara, sihat sementara. Ini dunia punya sifat. Bila Allah buat keputusan untuk ciptakan dunia, Allah Ta'ala juga buat keputusan untuk ciptakan sifat dunia. Dan Allah juga buat keputusan untuk cipta sifat dunia dan sifat yang ada kaitan dengan dunia. Apa sifat tu? Sementara. Dunia sementara. Apa saja yang ada kaitan dengan dunia pun sementara. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kamu semua akan binasa, tapi yang di sisi Allah itu kekal sampai bila-bila. Ini sifat dunia. Allah sebutlah ayat tadi, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah akan jadikan kehidupan dunia dia susah. Kalau ayat ni berhenti kat sini, maknanya susah tu sementara. Tapi masalah ni, ayat ni Allah sambung. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
a'ma. Dan nanti ke akhirat, ni hak bahaya ni. Sebab cerita susah dunia ni Allah sambung ke akhirat ni. Dan Allah kata di akhirat nanti kami akan himpunkan dia dalam keadaan a'ma. A'ma ni bila? Buta. Dan dia tanya Allah, qala rabbi lima hasyaratani a'ma. Wahai Allah, kenapa jadikan aku buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan masa atas dunia dulu aku kan celik, aku boleh nampak. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah hal keadaannya, wahai fulan, dulu atas dunia datang peringatan kami, kau lupa kan? Dan Allah kata, kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini masa engkau pula kami lupakan. Tuan-tuan, sebab itu penting peringatan ni. Berbeza negara yang Allah Ta'ala bagi nikmat dapat duduk dalam peringatan agama ni dengan negara yang ada setengah negara tak ada peringatan agama ni. Tuan-tuan, kalau pergi negara-negara yang tertentu nak ada majlis ilmu macam ni payah. Kami pergi Finland hari tu 2 bulan. Saya kat Finland hari tu, nak cari kuliah agama memang tak ada. Habis tu kita mai daripada Malaysia, memang lepas perah kita habis-habis. Ulama tak ramai di sana. Di Finland ni tuan-tuan, negara dia agak besar, penduduk cuma 5.7 juta. 5.7 juta. Bayangkan negara besar, rakyat sikit. Tak ada jam seronok tuan-tuan, tak ada jam. Jalan lapang, orang pun tak ramai. Kita ingat orang tak ramai, negara tak jam, bahagia hidup, rupanya stres juga. Sebab apa? Sebab tak ada iman. Nikmat yang paling tinggi orang kafir apa dia? Bahagia. Mereka cari bahagia macam nak gila dalam kehidupan mereka. Juta ringgit mereka travel sana sini untuk dapat bahagia. Hari tu saya jumpa satu orang Amerika, Ohio. Orang Ohio. Saja tanya, duduk kat Malaysia ni lama? Dia kata tak lama. Banyak pergi Vietnam pula. Oh, dia kata, maknanya dia suka travel. Berapa lama dah travel? Bila nak balik Amerika? Dia kata tak tahu lagi bila balik Amerika. Dah 13 bulan dia travel. Masya Allah. Setahun lebih dah tak balik Amerika. Saya tanya, dalam setahun lebih ni berapa negara pergi? Dia tak jawab. Dia buka handphone, dia tunjuk kat saya, 41 negara dah pergi. Tuan-tuan, dalam masa setahun, sebulan, 41 negara dia pergi. Agak-agak berapa ringgit dia dah habis. Tuan-tuan bayangkan, mereka cuba cari kedamaian dalam kehidupan mereka daripada satu negara ke satu negara, kerana dalam kehidupan orang kafir kebahagiaan itulah perkara utama. Tapi apa dia nikmat paling rendah orang beriman? Tuan-tuan, nikmat paling rendah orang beriman bahagia. Hak yang orang kafir cari sangat ni, orang beriman tak payah cari. Orang beriman, kalau dia kata saya sedang cari bahagia, ada masalah dengan iman dia ni. Saya sedang bergerak mencari bahagia dalam kehidupan. La ilaha illallah. Allah firman dalam surah Al-Fatih ayat nombor 4, orang beriman tak payah cari bahagia. Huwallazi anzala as-sakinah, dia Allah yang turunkan bahagia fi qulubil mu'minin.
apabila hati dia ada iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan tingkatkan iman di dalam hati yang memang dah ada iman tu. Makna dia bila ada iman, automatik Allah bagi bahagia. Kalau sampai hari ni kita rasa tak bahagia, maknanya iman kita masalah tu. Sebab bahagia ni Allah bagi melalui iman. Mufti tu tanya kami, kalau nikmat paling tinggi orang kafir bahagia, nikmat paling rendah orang beriman bahagia, apa dia nikmat paling tinggi orang beriman? Nikmat paling tinggi orang beriman ialah bila dia dapat menghancurkan diri dia untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dapat memenatkan diri dia untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia dapat bagi apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada dia kembali kepada Allah. Masa mufti ni beritahu kami jawapan ni, kami pun termenung juga apa makna dia ni. Dia beritahu, bila ditanya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, bila hari paling bahagia dalam hidup dia, ketika mana dia beriman kepada Allah, Bilal kata, saat yang paling bahagia ketika mana aku beriman kepada Allah, apabila batu diletak di atas dada aku. Tuan-tuan, kita kalau batu ni letak di dada sakit, tapi mereka kerana batu diletak di dada, pengorbanan tu untuk agama. Sayyidatuna Asiyah alaihi salam, siapa dia? Bini Fir'aun. Bini Fir'aun. Tuan-tuan, kita apa yang saya kita twist pada hijrah ni. Tajuk pagi ni ibrah hijrah. Lagi setengah jam tak hijrah lagi. Sebab apa saya pusing jauh ni, saya kita masuk balik pada keadaan hijrah Nabi SAW. Bagaimana senangnya perintah Allah disempurnakan oleh para sahabat. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asiyah ni isteri kepada satu orang lelaki yang mengaku Tuhan. Dia petik jari dia dalam istana tu, Allah bagi apa Firaun bagi apa dia nak, dia petik jari dia. Dia isteri kepada Firaun laknatullah alaihi, apa dia nak Firaun bagi. Betapa Firaun sayang pada Sayyidatuna Asiyah. Kita duk fikir, itulah kehidupan yang kita nak selama ni. Kita rasa dengan ada duit kita boleh beli segala-galanya, dan itulah akan jadikan bahagia. Tuan-tuan, ramai orang ada duit banyak, tuan-tuan, tak bahagia-bahagia juga. Makan pil tidur, nak tidur, tuan-tuan. Duit banyak lah tu. Sebab bahagia tak ada kena-mengena dengan duit sebenarnya. Kita rasa ya, sebab tu kita struggle gila-gila nak dapat duit ni. Tuan-tuan, Asiyah alaihi salam bila iman masuk dalam hati dia, ketika tu baru dia rasa nikmat yang paling rendah dalam agama. Apa dia? Bahagia. Nikmat paling rendah. Iman masuk je dalam hati, dia rasa bahagia. Apa yang ada pada dia bukan lagi benda yang utama, tetapi hubungan dengan Allah. Itulah keadaan yang paling sempurna dan paling membahagiakan dia. Hari itu datang, takdir Allah, Fir'aun tahu keimanan dia. Tuan-tuan, ada orang yang dulu dia sibuk dengan kemaksiatan, lepas tu dia berhijrah. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal, amal apa dia paling afdal ya Rasulullah? Nabi jawab sepatah, apa dia? Al-hijrah. Hijrah. Sahabat kata, ya Rasulullah, hijrah yang macam mana? Nabi kata, tahjurus su, tinggalkan keburukan. Tinggalkan keburukan. Ini amal yang paling afdal. Berhijrah, meninggalkan sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asiyah alaihi salam bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah lepas tu bahagia datang kepada dia melalui keadaan kehidupan dia biasa je macam sebelum ni. Ada orang yang berhijrah daripada kehidupan dia dulu dengan kemaksiatan, tetapi kemewahan, dia buat maksiat, hidup dia mewah. Tapi bila iman masuk dalam hati dia, bila dia mula berhijrah meninggalkan kemaksiatan, dia sangka lepas tu tak ada ujian, okey kot lepas ni next thing's gonna be in my life gonna be good life.
Sekali ujian datang macam air kan. Allahu Akbar. Allah sebut apa dalam Quran surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan oleh Allah setelah dia mengatakan kami beriman sebelum dia diuji, kata Allah. Buat tenang. Bila kata saya beriman, tunggu macam mana hujan datang tu. Sebab apa? Kita kadang-kadang rasa dah beriman, kita rasa. Nak tahu beriman tak beriman, tunggu hujan datang. Apa perkataan pertama yang keluar dari mulut? Masa tu baru tahu level iman tahap mana. Allah hantar ujian dekat kita supaya kita tahu level kita dari sisi Allah, iman kita tak mana dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah hantar ujian tu. Sayyidatuna Asiyah alaihissalam, Allah hantar ujian. Allah, Firaun tangkap dia, dibentangkan di padang pasir. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala anhu sebut di dalam kitab tafsir, bukan hanya dihampar, bukan hanya ditemeti, bukan hanya dipukul, bukan hanya dibuat dengan perkara yang tak berapa elok. Tuan-tuan, dikatakan Asiyah alaihissalam disiat kulit kaki dia. Tuan-tuan, hidup-hidup kena siat kita terhiris. Potong bawang terhiris luka sikit lah, melompat tuan-tuan. Sayyidatuna Asiyah disiat kulit dia. Apakah penyiksaan dia berhenti kat situ? Dah. Apakah Allah tak tahu kesakitan tu? Tahu. Allah tak kesian ke? Allah ialah Tuhan yang maha mengasihani. Allah biarkan keadaan Sayyidatuna Asiyah melalui keadaan tu. Dia sedang melalui kenikmatan agama yang paling tinggi. Apa dia nikmat orang beriman paling tinggi? Dapat menghancurkan diri dia untuk redha Allah Ta'ala. Firaun kata, wahai Asiyah, kalau kau tak keluar daripada keimanan, kau akan kami bunuh kau. Tuan, bukan bunuh biasa. Diceritakan dibina menara, diangkat batu, diletak di tempat tinggi batu tu, dikatakan kepada Asiyah, wahai Asiyah, kalau kau tak keluar dari keimanan kau, kami hempas batu jatuh, hancur mati kau. Orang beriman ni tak terkesan. Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu dikepung rumah dia hujung-hujung sebelum wafat, sebelum syahid, sebelum dibunuh oleh pemberontak Kufah Basrah Mesir. Sayyidina Uthman ibn al-Affan duduk rumah, dalam rumah, mereka baling batu. Ada orang kata, wahai Uthman, ni orang ramai dekat luar ni berhimpun nak bunuh kau ni, kau tak takut ke? Sayyidina Uthman baca ayat Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sayyidina Uthman tenang. Dia tahu Allah tengah nilai dia. Kesakitan, keperitan, mujahadah yang dilalui, semua di bawah pengetahuan Allah belaka. Dia baca dengan tenang. Ketika orang kata, wahai Uthman, kau tak takut kau orang ramai sedang berhimpun nak bunuh kau, nak hancurkan kau, nak buat benda tak elok pada kau? Sayyidina Uthman kata, apabila dikatakan oleh orang ramai, alladzina qala lahumun nas, bila orang ramai kata kat dia, innan nasa qad jama'u lakum, ni orang ramai sedang berhimpun ni untuk buat benda yang tak elok pada kamu, fakhshawhum, takutlah kamu pada mereka, fazadahum imana, mereka tak takut, iman mereka meningkat, iman mereka meningkat. Qalu, mereka cuma kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, kami meletakkan segala urusan kami sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini natijah hijrah. Ini natijah hijrah. Hati mereka sikit pun tak ada terkesan dengan bahagian dunia. Hati mereka tak terkesan dengan segala kesakitan dunia. Sayyidatuna Asiyah bila Firaun kata nak hancurkan dia, nak bunuh dia, apa perkataan yang keluar pada mulut dia? Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah
Wahai Allah, binakan untuk aku sebuah rumah mahligai di sisimu dalam syurga. Wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi, selamatkan aku daripada Fir'aun dan kejahatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, selamatkan aku ya Allah daripada orang zalim ni. Allah selamatkan dah, Allah selamat, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara yang kita sangka. Kita doa dekat Allah, kadang-kadang kita rasa Allah tak bagi. Allah bagi, tapi kadang-kadang bukan dengan cara yang kita plan, cara dengan Allah plan. Kita selalu nak buat benda dengan cara kita plan. Kita doa pun dengan beritahu dekat Allah cara dia. Kita beritahu dekat Allah cara dia. Ya Allah, tolonglah selesaikan benda ni dengan macam ni, macam ni, macam ni. Ya Allah, kau bagilah duit kepada aku banyak ni supaya aku dapat. La ilaha illallah, ajar Allah pula macam mana nak settle masalah tu. Macam mana ni tuan? Kita hamba ke bos ni? Bos biasa suruh pekerja dia buat satu benda, lepas tu bagi arahan macam ni cara nak buat. Kalau hamba ni minta, lepas tu serah kepada Allah Ta'ala, Allah nak buat macam mana pun, supaya akhirnya keredaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhirnya reda Allah balik pada kita. Sayyidatuna Asiyah alaihissalam doa tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala buat. Kata Ibnu Kathir, fa idzan syaqqatis sama, masa tu juga Allah Ta'ala belah langit. Masa tu Allah belah langit. Allah belah langit di depan mata Sayyidatuna Asiyah yang sedang sakit, diseksa, tapi merasa kenikmatan di dalam kesakitan tu. Dia tahu keadaan yang sangat hebat yang Allah Ta'ala sedang sediakan untuk dia di atas segala kesakitan yang dilalui ni. Allah Ta'ala belah langit. Allah tunjuk, wahai Asiyah, mahligai yang kau minta siap. Asiyah melihat mahligai itu di depan mata dia. Senyum dia, senyum, tak tahan kegembiraan hati dia, hilang sakit dia. Tuan-tuan, anak-anak tiri Fir'aun sebahagiannya kata, bunuh wahai Fir'aun, tunggu apa lagi, gila dah ni. Tengah kena seksa, kena teruk macam ni, boleh senyum lagi ni. Tuan-tuan, di saat tu mereka lepaskan batu. Apa jadi kat Asiyah? Syahid. Syahid lah. Tadi kan Asiyah minta Allah selamatkan, apa mati pula tuan-tuan? Ini bukan cerita Hindustan tuan-tuan. Cerita Hindustan hero tak boleh mati. Kalau hero mati dalam cerita Hindustan, InsyaAllah esok mereka bakar wayang. Lepas tu mereka cari pengarah siapa buat filem ni. Tuan-tuan, orang India, bukan orang kaya kan, orang negara India, negara dia, tuan-tuan cubalah pergi tengok dekat airport, pagar tu orang datang minta sedekah kan. Tuan-tuan berhenti kat traffic light, naik tut tu, tut tu apa nama, Trishaw, apa nama tu, yang motor tayar 3, berhenti je motor, datang kan pengemis minta sedekah. Kita nak balik ke airport dah, duit rupi dah habis, kita bagi duit RM1. Tuan-tuan, RM1 ni 15 rupi dulu lah, 2016. Sekarang ni saya tak pasti berapa duit Malaysia jatuh. RM1 sama dengan 15 rupi. Kalau tuan-tuan bagi dekat orang minta sedekah 5 rupi, lepas cium duit tu tuan-tuan, 5 rupi lepas cium duit, saya kata duit dah habis dah, bagi RM1, maksud dia 15 rupi. Dia ambil duit RM1 tu, dia tengok, dia campak, la ilaha illallah, dia campak, dia tak, dia, bila kita tak nampak nilai benda tu, hak tu kita main buang-buang. Hari ni kita tak nampak nilai zikir tu lagi, waktu kita abai-abai. Hari ni kita tak nampak nilai salat tahajud lagi, waktu kita tinggal-tinggal. Hari ni kita tak nampak nilai salat, apa nak baca Quran lagi, sebab tu kita buat-buat relax ya. Tuan-tuan, bila nampak nilai tu, dah mati baru nampak, ya Allah, apalah, dah mati lah. Apa lagi nilai zikir kat akhirat, tak ada nilai dah tuan. Nak zikir subhanallah dekat padang mahsyar, nak baca Quran pada mahsyar, tuan-tuan, tak ada nilai dah masa tu. Nilai dia bila? Sekarang ni. Budak tu tak tahu nilai RM1 tuan, campak ada kali tahu RM1 tu 15 rupi tu, dia kumpul tu tuan, cukup 100 pi money changer. Tuan-tuan, India ni negara yang susah. Sebab tu mereka ni walaupun susah, orang miskin-miskin kumpul duit nak tengok wayang tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak mana-mana cerita Hindustan bawah 2 jam?
Itu pun jangan cari pasal. Sebab tu cerita Hindustan 3 jam. Dan cerita Hindustan tu tuan tengok tak, kalau hero gaduh macam mana jadi kat penjahat semua. Terbang sana, terbang sini. Tuan, kenapa jadi macam tu? Sebab filem Hindustan memang nak memuaskan penonton. Dia buat hak jahat tu jahat betul. Lepas tu tengok macam mana hero belasah dia. Kita tengok, kita padan muka. Tadi geram. Kita puas hati tengok hero belasah kan. Saat lagi tu berpusing, kereta polis terbang. Naik kuda boleh slide masuk bawah kereta api. Tuan-tuan, ini cerita Hindustan. Kita tengok last kali apa jadi? Hero mesti menang ya. Jangan cuba-cuba matikan hero dalam filem Hindustan tuan-tuan. Sebab untuk orang yang bukan Islam, hidup panjang-panjang, harta banyak-banyak, inilah kejayaan. Orang beriman bukan macam tu. Orang beriman bukan macam tu. Orang beriman hancur jasad dia untuk agama, ni kejayaan. Tuan-tuan bayangkan, dalam peristiwa hijrah ada 4 orang ikut Nabi SAW. Ada 4 orang bersama Nabi dalam peristiwa hijrah. Tuan-tuan, hijrah berlaku bila? Nabi hijrah bila? Saya minta maaf, isu zaman sekarang, isu ni tak tahu siapa muncul, tak tahu siapa kata. Hak lagu apa? Ma'al Hijrah. La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu tak, lagu Ma'al Hijrah lama lah TV buat keluar kat TV. Setiap 1 Muharram dia akan keluar. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Tuan-tuan, lagu ni bila dia dicipta, dimasuk dalam TV, tuan-tuan, ulama-ulama dah tengok dah. Kalau ada masalah dan tak kena, lama dah kena tahan tuan-tuan. Tak, maksud dia lagu ni tak ada masalah. Hari ni timbul isu beritahu lagu ni 1 Muharram, bila masa pula Nabi hijrah 1 Muharram. Lah, lagu ni pun tak kata Nabi hijrah 1 Muharram. Tuan-tuan, 1 Muharram ini perkiraan tahun Islam hijrah. Siapa yang tentukan? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, masa beliau jadi khalifah. Sebelum ni Islam tak ada tahun. Islam cuma ada 12 bulan dengan 4 bulan haram. Mereka hormati bulan haram walaupun mereka jahiliyah. Dan bila Sayyidina Umar ibn al-Khattab pilih 1 Muharram ni, sebab apa? Yang pertama sekali, masa tu dah balik haji dah. Zulhijjah selesai haji, maka haji ni keampunan dosa. Maka eloklah tahun dimulakan dengan Muharram, yang mana permulaan baru daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hijrah apa bulan? Nabi hijrah bulan Safar. Nabi antara orang yang paling lewat keluar berhijrah. Siapa keluar hijrah dulu? Para sahabat keluar dulu. Antara sahabat yang terawal keluar berhijrah ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Bila? Muharram. Jadi sahabat ridwanullah ajma'in keluar hijrah bulan Muharram. Sahabat keluar Muharram, Nabi keluar Safar. Jadi tak salah lah lagu ni. Memang sahabat keluar bulan Muharram. Yang pertama keluar hijrah siapa dia? Sayyidina Abu Salamah, ni saudara susuan Rasulullah. Tuan-tuan, bila Abu Salamah keluar berhijrah, dia bawa isteri dengan anak dia, kena tahan dekat perbatasan kota Madinah. Isteri dia ditahan dan diambil oleh keluarga isteri dia dengan Salamah, anak kecil. Yang keluar Abu Salamah seorang-seorang. Tuan-tuan, kenapa Nabi keluar bulan Safar? Ini beza Bani Israel dengan sahabat ridwanullah ajma'in. Bani Israel hijrah tak? Hijrah. Bila Allah perintahkan Nabi Musa keluar hijrah, surah Ad-Dukhan, fa'asri bi'ibadi layla, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Allah perintah, bergeraklah, berjalanlah bersama dengan hamba-hamba kami, wahai Musa, pada waktu malam kamu akan dikejar oleh Firaun. Tuan-tuan, Nabi Musa bila Allah perintah keluar hijrah, Nabi Musa announce, bagi tahu kepada semua Bani Israel, kita akan keluar hijrah. Apa Bani Israel buat? Bani Israel tak keluar, melainkan dia tunggu Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, bila engkau nak keluar? Engkau keluar, kami keluar. Ini Bani Israel. Nabi Musa buat, mereka buat. Nabi Musa tak buat, mereka tak buat. Kadang-kadang Nabi Musa buat pun mereka tak buat. Ini Bani Israel. Beza dengan umat ni. Bila bulan Zulhijjah tahun tu,
bulan Zulhijjah, Nabi bagi tahu dekat para sahabat lepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua berlaku pada musim haji tahun tu, Nabi kata kalian siap untuk keluar hijrah. Sahabat tak tanya Nabi, ya Rasulullah, tuan keluar hijrah bila? Tak. Ni sahabat sami'na wa ata'na. Nabi kata tuan-tuan siap keluar hijrah, mereka packing, mereka keluar. Mereka tunggu Nabi? Tak tunggu Nabi, kerana perintah Nabi mendahului segala-galanya. Walaupun sebahagian pada sahabat macam nak keluar ke tak dulu ni, tapi Nabi perintah keluar. Tuan-tuan musim haji, kita balik haji dah. Nabi tunaikan haji berapa kali dalam hayat Nabi? Sekali. Itulah haji pertama, itulah haji wada. Tuan-tuan, Nabi buat haji apa? Nabi buat haji, mazhab Syafi'i kata ifrad, mazhab Hanafi kata qiran. Kita buat tamattu'. Kata ustaz, tak sunnah kalau macam ni. Buat tenang tuan-tuan. Dalam kitab Ka'annaka ma'ahu, seolah-olah baginda bersama dengan kalian. Dalam kitab berkenaan dengan haji Nabi, dalam kitab ni diceritakan, ya memang Nabi buat ifrad. Kemudian datang Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi SAW agar ditukar niat qiran yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Tapi bila selesai je Nabi tawaf qudum, Nabi sa'i, selesai saja Nabi sa'i, Nabi himpunkan para sahabat, Nabi buat satu announcement, pengumuman. Nabi kata barang siapa yang datang menunaikan haji membawa al-hadiyun, maka kekal dalam ihram. Al-hadiyun ni apa dia? Binatang sembelihan. Nabi bawa tak? Nabi bawa. Sahabat bawa tak? Ada yang bawa, ada yang tak bawa. Jadi Nabi bawa, sahabat yang bawa bersama dengan Nabi, mereka tak tahallul. Nabi kata siapa yang tak bawa al-hadiyun bertahallul. Tuan-tuan bayangkan sahabat yang tak bawa ni, mereka tergamam. Mereka tengok Nabi tak tahallul, macam mana mereka nak tahallul? Sebab Nabi tak buat ni. Nabi bila tengok mereka tak buat, Nabi kata siapa yang tak bawa al-hadiyun bertahallul. Tuan-tuan, orang-orang jahiliah mereka buat haji tak? Mereka buat haji sebelum daripada haji Rasul, mereka buat haji dengan manasik jahiliah. Dan tak menjadi kebiasaan mereka bertahallul ketika mereka menyelesaikan tawaf tu. Tapi Nabi kata tak bawa al-hadiyun bertahallul. Bila Nabi tengok mereka tetap tak bertahallul, Nabi kata ketahuilah kalau aku pun tak bawa al-hadiyun ni, pasti aku akan bertahallul sama kalian. Mereka faham berat perintah ni, maka mereka bertahallul. Maka sebahagian mereka buat haji tamattu'. Kita ambil sunnah ni. Nabi kalau tak bawa al-hadiyun, Nabi pun buat tamattu' kan. Tuan-tuan, sahabat ridwanullahi ajma'in meletakkan perintah Allah dan Rasul di depan. Sebab tu bila nak pergi berhijrah, Nabi perintah untuk sahabat keluar. Walaupun Nabi belum keluar, sahabat keluar. Bila sahabat keluar berhijrah, sahabat berimpun kat mana? Tuan-tuan, ni jarang orang tanya soalan ni. Sebab masa tu Muhajirin dan Ansar dah disatukan oleh Nabi belum? Belum lagi, Nabi tak sampai lagi, Nabi tak keluar rumah lagi ni. Ini cerita sahabat dah keluar dah ni. Sayyidina Abu Salamah dah keluar, sahabat-sahabat lain, hatta Umar ibn al-Khattab pun. Sayyidina Umar ibn al-Khattab tawaf wada' nak hijrah ni. Sayyidina Umar tawaf wada', lepas tawaf wada' dia berdiri depan Kaabah. Dia kata barang siapa yang inginkan isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, jumpa aku kat depan. Seorang pun tak berani jumpa Sayyidina Umar. Ini Umar punya hijrah. Ada orang hijrah sembunyi-sembunyi, tak ada siapa tahu dia hijrah. Tiba-tiba pakai saban dah dia, tiba-tiba janggut dah dia, ada tiba-tiba hilang dah dia. Ada orang dia isytihar dia punya hijrah ni, hak ni hak jenis ganas sikit macam Sayyidina Umar ibn al-Khattab ni, dia isytihar hijrah dia. Tuan-tuan, jadi mereka yang sampai dulu di Madinah, di Kuba, di Madinah, mereka duduk di mana? Mereka duduk di satu kawasan, di satu perkampungan, nama kampung tu Kampung Bani Jahjabah.
Tuan-tuan lepas ni pergi umrah, carilah sikit, buatlah research sikit. Kampung Bani Jahjabah kat mana? Kampung Bani Jahjabah dekat dengan Quba. Di mana? Di dalam dia ada satu telaga, nama telaga tu Telaga Hajim. Ada satu masjid, nama masjid tu Masjid Nur, ataupun Masjid Usbah, ataupun Masjid Taubah. Masjid tu kalau tuan-tuan nak tengok design masjid zaman tu, tuan-tuan pergi Masjid Nur tu, tak ada bumbung. Dia punya batu pun naik setakat pinggang petak. Mereka orang-orang Islam di kalangan muhajirin yang berhijrah dulu sebelum Nabi, maka berhimpun dekat kampung Bani Jahjabah tu. Perintah solat fardu dah turun belum? Dah turun dah. Bila? Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi hijrah setahun, turun perintah solat fardu 5 waktu. Bermakna sahabat dah tunaikan solat fardu 5 waktu dah. Dah solat jemaah dah solat dah. Bila mereka sampai di kampung Bani Jahjabah, tuan-tuan, mereka solat berjemaah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka angkat di kalangan mereka seorang jadi imam. Siapa dia? Sayyidina Salim Maula Abu Hudzaifah. Ini imam pertama di kalangan para sahabat di Madinah sebelum Nabi hijrah. Di mana tapak mereka solat? Dekat depan Masjid Hajim, di Masjid Taubah tu. Masjid ke masa tu? Tak, tanah lapang ya. Tanah lapang dalam kebun kurma. Sampai hari ni kebun kurma. Tuan-tuan, saya minta maaf, kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan nak makan kurma yang paling sedap dan harga paling murah, tu tempat dia. Selalu orang marah, mutawih saya pun sama kena marah. Ustaz ni, kami dah beli kurma dekat ladang kurma Majid dah. Ladang kurma Majid ni tempat yang jual kurma banyak-banyak, tuan-tuan. Murah. Halal, tuan. Boleh makan sampai kenyang, tak beli pun tak apa. Ladang kurma Majid. Tapi ladang kurma Majid ni dia ambil kurma daripada banyak tempat dan dijual di situ. Tapi yang Telaga Hajim ni, kampung Bani Jahjabah ni, tuan-tuan, ini memang kurma tempat tu. Kalau nak tengok pokok kurma ajwa, tuan pergi beli belakang, ada pokok kurma ajwa. Oh, ni rupa pokok kurma ajwa Alia. Oh, ni kurma Anbar punya pokok kurma. Tuan-tuan, dekat situ ada ladang kurma. Hasil ladang tu dijual di tapak tu. Berkat tempat tu. Nabi SAW tak sampai lagi hijrah, sahabat dah duduk kat situ. Sahabat dah solat di situ. Diimamkan oleh siapa? Sayyidina Salim Maula Abu Hudzaifah. Tempat tu ditanda, dibina masjid oleh siapa? Omar Abdul Aziz. Masa dia jadi gubernur, dia bina masjid dan dinamakan masjid tu Masjid Nur. Sampai hari ni tapak masjid tu ada lagi, telaga tu pun ada lagi. Nabi wuduk dengan air telaga tu, Nabi ludah dalam telaga tu. Air Telaga Hajim masih ada sampai hari ni. Tuan-tuan, kalau mampu pilah cari Telaga Hajim. Mana? Boleh insya-Allah. Setiap kali pergi, memang saya tak pernah tak pergi tempat tu. Tuan-tuan, siapa nak pergi umrah, insya-Allah ajak ni Ustaz Megat. Ni pun biasa duk pergi kat ni, Telaga Hajim ni. Tuan-tuan, Nabi SAW bertolak daripada rumah Nabi bawah bulan Safar. Hak ni hak mereka marah sangat. Satu Muharram detik permulaan. Dia berkata, bila masa Nabi keluar bulan Muharram, Nabi keluar bulan Safar. Memang Nabi keluar bulan Safar. Tuan-tuan, Nabi keluar pada tanggal 27 hari bulan Safar. Nabi pergi Jabal Thur. Nabi duduk 3 hari. 29 Safar Nabi turun Jabal Thur, baru Nabi pergi ke Madinah. Nabi sampai di Madinah berapa hari bulan? 8 hari bulan Rabiul Awal. Nabi sampai mana? Quba. Nabi sampai Quba dulu. Tuan-tuan, ketika tu ada 2 golongan yang besar di kalangan orang-orang kabilah Madinah. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Aus di mana? Quba. Khazraj di mana? Di tapak Masjid Nabawi, yang dulu nama kampung tu kampung Nabirah. Tuan-tuan, Nabirah ada kaitan dengan Rasulullah. Nabirah ada kaitan darah dengan Rasulullah. Macam mana? Nabi orang Mekah ke Madinah? Kalau kita tanya soalan, semua orang tahu. Anak-anak kita pun, anak-anak kita kadang-kadang cuba tanya, mak lahir mana? Belum tentu anak-anak boleh jawab kan? Tapi anak-anak kita punya sayang Nabi, cuba tanya, Nabi lahir mana? Semua anak-anak kita kata Mekah. Masya Allah, baguslah, awak memang mencintai Nabi lebih pada mak awak. Sampai tak ambil tahu mak lahir mana. Saya minta maaf, ada anak-anak saja tanya, darjah 3, darjah 4 ni, mak lahir mana? Tak tahu mak lahir mana kan? Tuan-tuan, maknanya ta'aruf kita dengan anak kita pun tak selesai lagi, tuan. Anak kita lahir pada perut kita, dia pun tak tahu kita lahir mana. Hak dia sedih. Tapi seronok bila kita tanya, Nabi lahir mana? Dia kata Mekah. Allah.
Abdullah lahir mana? Mekah. Abdul Muttalib lahir mana? Mekah. Sabar. Tuan-tuan, Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim salah seorang isteri dia, saya cut cerita, kalau cerita lagi sejam tuan-tuan. Hashim bernikah ketika balik daripada perniagaan di Syam dengan salah seorang wanita di Madinah, nama dia Salma binti Amr Adi An-Najjar. Dekat mana? Kampung Nabirah. Rumah tu kat mana? Rumah tempat Adi An-Najjar. Tuan-tuan, kalau buka Google tu, tuan akan tengok ada gambar lama lagi. Tapi sekarang dah tak ada dah gambar, tanda tempat tu dah tak ada. Tuan-tuan, kalau pergi Madinah, cari gate 318. Tuan-tuan pergi gate 318 di Madinah, tuan-tuan akan tengok dekat situ ada tandas. Bukan saya suruh pergi kencing, tuan. Saya suruh pergi kat gate 318 tu, tuan-tuan, dulu dekat situ ada satu masjid lama. Masjid tu nama Masjid Adi An-Najjar. Adi An-Najjar ni siapa dia? Ketua kabilah Najjar daripada Khazraj. Adi An-Najjar, Masjid Adi An-Najjar dulunya rumah Adi An-Najjar. Rumah Adi An-Najjar itulah rumah Salma binti Amr. Siapa dia? Isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siapa dia? Tok Nyang Nabi. Hashim ni bukan nama dia Hashim, nama dia A'la. Hashim ni nama kunyah dia. Hashim satu hari pergi ke Gaza meniaga, meninggal dunia dekat Gaza. Tok Nyang Nabi Hashim meninggal dekat Gaza. Tuan-tuan, Hashim bila kahwin dengan Salma binti Amr di mana? Di Madinah. Dapat anak lelaki yang lahir di Madinah. Anak lelaki itu lahir rambut putih. Rambut putih apa dia? Uban lah. Uban bahasa Arab mana? Syaib. Jadi budak tu lahir rambut beruban, didebuh nama Syaibah. Senang nama Arab ni. Nama dia nama Syaibah Al-Hamd, Syaibatul Hamd, si uban yang terpuji. Syaibah membesar di mana? Madinah. Bila Hashim meninggal dunia, adik dia jadi khalifah, bernama pemimpin Mekah. Siapa dia? Abdul Syams. Bila Abdul Syams meninggal dunia, adik dia dilantik jadi pemimpin pula. Siapa dia? Al-Muttalib. Sabar, bukan Abu Talib, Al-Muttalib. Al-Muttalib ialah adik Hashim nombor 3. Al-Muttalib tak macam abang dia, tak suka memimpin. Dia diangkat jadi pemimpin juga kerana Bani Hashim yang sangat dihormati, Bani Abdul Manaf yang sangat dimuliakan, kerana Qusay, tok nyang dia. Siapa dia? Qusay. Qusay bin Kilab ialah pemuka Quraisy yang mula-mula sekali bina Darun Nadwah. Sistem pemerintahan Mekah dan sistem parlimen di Mekah dimulai oleh Qusay bin Kilab. Sebab tu anak-anak Qusay ni dihormati. Hashim diangkat, Abdul Manaf diangkat, Hashim diangkat. Tuan-tuan, ni kalau patah balik silsilah panjang cerita ni, tuan-tuan. Tapi kalau tak cerita rasa tak lengkap. Tuan-tuan, saya cerita sikit supaya ada sikit kita dapat pagi ni. Qusay bin Kilab ada 3 orang anak. Piramli kata apa? 3 Abdul. Anak dia 3 Abdul. Abdul Dar, Abdul Uzza dengan Abdul Manaf. Abdul Uzza anak dia Asad, Asad anak dia Khuwailid, Khuwailid anak dia Khadijah. Ni anak Abdul Uzza. Abdul Manaf, ni keturunan Rasulullah. Abdul Dar, inilah keturunan yang melahirkan ramai pendekar-pendekar bahasa kita lah. Pejuang-pejuang Quraisy daripada Abdul Dar. Termasuklah Bani Syaibah yang pegang kunci apa nama Kaabah daripada Bani Abdul Dar. Sampai hari ni pemegang kunci itu daripada Bani Abdul Dar. Tuan, Hashim meninggal dunia, Abdul Syam meninggal dunia, Al-Muttalib jadi ketua, dan dia tak macam abang dia tak suka jadi ketua. Dia cari anak Hashim, anak anak Abdul Syam, semua dia nampak tak layak. Tak boleh, tak ada sifat kepemimpinan tu, tak ada, banyak kepentingan. Dia nak jadi pemimpin ni, tuan-tuan, kalau lebih pada kepentingan diri, dia tak boleh memimpin. Dia bila memimpin ni, dia kena letakkan kepentingan orang kat depan, kepentingan rakyat, kepentingan yang dipimpin. Dan Al-Muttalib ni dia tak dapat, dan dia tengok anak-anak Abdul Syam, anak-anak Hashim yang di Mekah semua tak boleh. Apa dia buat? Dia teringat seorang ada dekat Madinah. Dia balik pada meniaga Syam, dia singgah Madinah. Dia jumpa dengan Salma, kakak ipar dia. Dia kata, Salma, aku dengar Hashim ada anak kat sini ni. Kata ada. Siapa dia? Syaibah. Panggil dia nak jumpa, tak pernah jumpa.
Pertama kali Al-Muttalib tengok muka Syaibah, dia kata, wallahi aku tak pernah tengok mana-mana anak-anak Hashim yang muka dia, cara berjalan dia, akhlak dia, cara bercakap dia sebiji macam Hashim, lebih pada Syaibah ni. Sebiji macam bapak dia, cuma rambut dia putih. Kata Al-Muttalib, wahai Salma, kena balik budak ni boleh? Tak boleh, kata Salma, ni anak aku. Umur ketika tu lebih kurang 11 tahun. Umur Syaibah 11 tahun lebih kurang. Tak boleh, ini anak aku, satu-satunya anak lelaki daripada Hashim. Wahai Salma, aku nak balik dia akan jadi pembesar Quraisy nanti, dia akan jadi penjaga Kaabah. Bukankah ini kemuliaan bagi kalian orang Khazraj, Bani Najjar? Tuan-tuan, dulu orang Arab ni, kemuliaan itulah benda paling utama sekali. Dengar macam tu, dia kata kalau macam tu ambil balik. Tuan-tuan, diletak, dibonceng apa? Syaibah belakang Al-Muttalib. Syaibah peluk pakcik dia Al-Muttalib, balik ke Mekah. Orang kampung, orang Mekah tunggu nak sambut ni, pemimpin nak balik ni. Macam nak sambut raja balik ni. Tuan-tuan, mereka kumpul ramai-ramai kat Mekah. Tiba-tiba nampak Al-Muttalib pada jauh balik. Tiba-tiba di belakang dia ada budak tengah peluk. Mereka tanya, siapa pula budak ni? Naik dengan Al-Muttalib pula tu, naik dengan raja ni. Kalau bonceng dengan raja ni, maknanya orang dekat ni siapa ni? Mereka kata mungkin hamba kot. Mungkin hamba yang baru dibeli oleh Al-Muttalib dekat Syam ni, hamba baru dia ni. Oh, jadi semua pakat viral. Oh, ini hamba baru Al-Muttalib ni. Hamba bahasa Arab apa dia? Abd. Inna hadzal abd al-Muttalib. Sesungguhnya ni hamba Al-Muttalib ni, Abdul Muttalib ni. La ilaha illallah. Sampai hari ni lekat nama tu, tuan-tuan. Siapa dia budak tu? Abdul Muttalib. Itulah tok Nabi SAW. Lepas ni kita tanya anak-anak kita, siapa nama Abdul Muttalib betul? Patut kita dah boleh jawab dah. Apa nama Abdul Muttalib betul? Syaibah Al-Hamd. Syaibatul Hamd. Ini Abdul Muttalib. Lahir mana? Lahir Madinah. Kabilah mana? Kabilah Khazraj. Jadi tuan-tuan, bila Nabi mai hijrah, Nabi tiba jadi Madinah, patut Nabi balik kampung ke Nabi pergi cari tempat lain tu? Kita kalau balik kampung kita balik rumah tok kita ke rumah tok orang? Kita balik rumah tok kita. Ini kebiasaan kita. Tapi ni akhlak Nabi SAW. Nabi tak pergi ke kabilah Khazraj dulu, Nabi twist pergi ke kabilah Aus dulu. Sebab apa? Kalau Nabi pergi ke kabilah Khazraj dulu, orang Aus kan kata, tengok Rasulullah, tengok Muhammad tu, dia balik jumpa dengan adik-beradik dia dulu. Dia tak peduli kat kita. Tengok Nabi punya cerdik kan. Nabi pergi jumpa orang Aus dulu, sehingga orang Aus kata, lihatlah akhlak ni, pasti inilah Nabi, pasti inilah Rasul. Dia meletakkan keutamaan ke atas kita lebih daripada ahli keluarga dia. Walaupun orang Khazraj tu ada darah Nabi SAW, ada kaitan hubungan darah dengan Nabi SAW. Nabi pergi dekat orang Aus, bukan singgah tuan-tuan, bermalam. Berapa lama? 4 hari. Daripada 8 hari bulan Nabi sampai. Nabi tanya kepada Kalthum bin Hidim yang bagi tinggal rumah dia dekat Nabi, wahai Kalthum, ada tak tanah yang sesuai nak bina masjid? Kalthum kata, baik, kita jumpa dengan Sa'ad ibn al-Khaythamah. Sa'ad ibn al-Khaythamah dia orang kaya, tanah Madinah ni banyak tanah dia. Maka Sa'ad kata, ya Rasulullah, tanah ni sesuai tak? Mana? Belakang rumah. Nabi kata, sesuai sangat tanah ni. Nabi telah angkat batu, Nabi telah letak. Maka itulah batu pertama pembinaan masjid pertama dalam Islam. Siapa dia? Masjid apa? Masjid Quba. Siapa the first kontraktor pertama? Nabi kan? Nabi turun letak sendiri batu. Ini batu pertama, penjuru pertama. Dan dia letak sahabat yang lain, penjuru yang lain. Akhirnya 4 hari Masjid Quba siap. Bukan masjid macam ni tuan-tuan. Masjid Quba kalau ni 4 hari siap, champion kontraktor tu tuan-tuan. Tuan-tuan, Masjid Quba dibina hanya sekadar ada dinding dengan lantai bertanah pasir. Tuan-tuan, berapa hari bulan? 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal, hari Jumaat. Nabi isytihar kepada para sahabat Muhajirin, jom pergi mana? Kita pergi ke Nabirah. Kita pergi tempat orang Khazraj pula. Tuan-tuan, mereka bergerak tempat orang Khazraj hari mana? Hari Jumaat. Sampai tengah jalan, masuk waktu, Nabi kata kita berhenti kat sini, wahai Bilal, azan. Maka Bilal telah melaungkan azan. Maka disitulah Nabi telah tunaikan salat Jumaat pertama dalam Islam. Berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal, hari Jumaat
tahun pertama hijrah. Jadi tuan-tuan, peristiwa dalam 12 Rabiul Awal ni bukan hanya maulid Nabi, tapi hari yang Nabi tunaikan solat Jumaat pertama dalam Islam, juga hari Nabi tiba di kampung Nabirah, hari Nabi hijrah. Nabi tiba di Nabirah apa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Di situlah orang-orang Nabirah Al-Judi, orang-orang Khazraj sambut Nabi. Ramai-ramai mereka berhimpun begitu, ya Rasulullah rumah saya, ya Rasulullah rumah saya. Semua nak Nabi masuk rumah mereka. Ada seorang lelaki yang mana dia dah siapkan, bukan dia, bapa dia, tok dia dulu pun dah siapkan rumah tu, tuan-tuan. Rumah tu disiapkan untuk apa? Untuk Nabi yang terakhir. Sebab apa? Di Madinah ada orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi yang mereka datang daripada jauh Palestin. Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa yang disebutkan dalam Taurat, bahawa Nabi yang terakhir nanti akan datang ke situ. Mereka pindah ke situ supaya mereka dapat ada ke situ. Paling kurang ada potensi di kalangan mereka diangkat menjadi Rasul. Ini orang Yahudi. Mereka pindah jauh-jauh, tuan-tuan. Sampailah di Madinah. Jadi orang Madinah pun dapatlah ilmu sikit-sikit yang berkenaan Nabi terakhir. Bahkan bapa Tok Abu Ayyub Al-Ansari dah prepare rumah tu untuk apa? Nabi yang terakhir. Abu Ayyub Al-Ansari pun dah ready dah supaya menyambut Nabi yang terakhir. Tuan-tuan, hari ni kita nak semua benda ad hoc. Kadang-kadang kita tengok orang tu berjaya, oh hebat ni berjaya. Bukan sehari dia punya struggle untuk berjaya tu, tuan-tuan. Mungkin makan tahun, tuan-tuan. Begitu Abu Ayyub Al-Ansari mempersiapkan rumah dia untuk Nabi. Bukan baru hari tu Nabi nak sampai, hari tu kemas-kemas rumah. Oh hari ni dah daripada bapa dia dulu lagi. Rumah tu disiapkan untuk menantikan Nabi yang terakhir. Sehinggalah Nabi sampai, mereka semua nak Nabi duduk. Tuan-tuan, keadilan, kehebatan Nabi SAW. Nabi kata, aku akan serahkan pada unta ni. Di mana unta ni berhenti, rumah tu akan duduk. Tuan-tuan, unta tu pun mula berjalan. Setiap rumah yang dilimpasi, maka kecewalah ahli rumah tu kerana Nabi tak singgah rumah dia. Unta telah lempas satu rumah, lepas satu rumah, lepas satu rumah, sampai hujung satu rumah pun unta tu tak singgah. Tiba-tiba unta tu patah balik. Kata masih ada harapan ni unta tu patah balik. Bila unta tu patah balik, dia pun duduk di depan satu rumah. Nabi kata, rumah tu. Terus Abu Ayyub Al-Ansari pegang beg Nabi. Dan Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, rumah saya ya Rasulullah, rumah saya ya Rasulullah. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, rumah dia sebenarnya satu tingkat. Di atas ada pangkin atas, dia siapkan special untuk Nabi SAW. Sampai-sampailah rumah, Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, dah siap dah. Tuan nak duduk atas ke bawah? Padahal dia siapkan yang atas untuk Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, tuan nak duduk atas ke bawah? Nabi kata, bawah kot. Senang, orang nak jumpa aku, keluar masuk. Masa tu pembinaan Masjid Nabawi nanti akan dimulakan. Masjid Nabawi siap berapa lama? 7 bulan. Masjid Quba tadi 4 hari lah. Masjid Nabawi siap 7 bulan dengan rumah-rumah Nabi SAW. Nabi duduk tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari berapa lama? 7 bulan. Tuan-tuan, tempoh yang sangat lama. Nabi duduk ke mana? Nabi duduk kat bawah. Abu Ayyub naik duduk atas dengan isteri dan anak. Duduk kat atas termenung, tuan-tuan. Dia tengok muka bini dia tengok muka dia. Dia kata kat isteri dia, kita buat apa ni? Kita duduk di antara Nabi dengan wahyu ni. Kalau wahyu turun lalu kita ni. Tinggi dia fikir ni. Tak boleh kita kena begitu Nabi ni. Tukar tempat. Esok turun ya Rasulullah, boleh tak kita pindah tempat ya Rasulullah? Tuan duduk atas lah, kami duduk bawah ni. Kami rasa kami menjadi tempat kami duduk sini menghalang antara Tuan dengan wahyu. Nabi kata, wahai Abu Ayyub, tak apa, duduk atas, tak apa. Bahkan dia memudahkan lagi orang jumpa aku dan sebagainya. Maka Abu Ayyub Ansari duduk atas. Malam tu duduk atas, air tumpah. Air tumpah. Rumah dulu, tuan-tuan, bukan macam rumah zaman sekarang ni. Air tumpah segalan pun tak ada masalah, kan? Zaman rumah tu, tuan-tuan, tingkat atas tu kayu dengan tanah liat. Kayu tanah liat. Kalau banyak air, insya-Allah roboh, bocor, kan? Kalau non cepat-cepat ambil kain lap, tuan-tuan, malam tu tidur penjuru rumah, kesejukan tidur kat penjuru. Esok turun lagi ya Rasulullah, boleh tak kalau kita tukar tempat? Kenapa? Ya Rasulullah, kami ni duduk atas rumah, tak boleh nak berjalan ya Rasulullah. Kami duk fikir kalau kami berjalan atas kepala Tuan. Tuan-tuan tengok adab macam mana dengan Nabi ni. Adab mereka dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Tuan duduk atas, kami duduk bawah, tapi khidmat semua kami buat, jangan risau. Makanan semua kami hantar. Maka akhirnya Nabi duduk atas.
Setiap kali masak, makan, dia hantar naik makanan. Khadim dia hantar naik atas. Satu hari itu makanan naik atas, turun-turun, Nabi tak sentuh. Elok makanan macam tu naik, macam tu turun. Abu Ayyub Al-Ansari kata, faza'atu, aku jadi syak ni. Kenapa Nabi tak makan ni? Ada benda haram ke dalam ni? Ya Rasulullah, nak tanya Rasulullah, ada benda haram ke? Kenapa tak makan ni? Nabi kata, ada bawang putih. Aku tak makan bawang putih, kata Nabi. Kenapa? Bawang putih keluarkan bau. Malaikat cakap dengan Nabi SAW, malaikat tak suka bau busuk. Malaikat suka wangi-wangi. Sebab tu jaga sugi kita, jaga sugi kita, jaga minyak atar kita, minyak wangi kita. Malaikat suka benda-benda yang wangi ni. Tuan-tuan, bukan makna kita tak boleh makan bawang putih. Kita orang Melayu tak macam orang Arab. Orang Arab makan bawang putih, dia makan bawang putih macam makan gula-gula hex kan. Dia tumbuk-tumbuk macam tu kan. Sos bawang putih, kalau tuan-tuan pergi ada sos bawang putih, sedap kan? Sos bawang putih tu. Nabi SAW tak makan bawang putih, maknanya yang tak dimasak ni. Kita tomes kan, bawang pun tak rasa dah. Kita tomes, habis, settle. Nabi SAW ni bawang mentah tu. Tuan-tuan, maka Nabi SAW bila cakap macam tu ke Abu Ayyub Al-Ansari, kata Abu Ayyub, mulai hari tu aku pun tak makan bawang putih. Sahabat mereka menyukai apa yang Nabi suka. Walaupun sebelum ni mereka suka satu benda, Nabi tak suka, mereka pun tak suka benda tu. Ini sifat para sahabat. Anas bin Malik pergi satu kenduri, Nabi bawa dia. Anas bin Malik kata, Allah, lepas hidang labu tuan. Budak-budak mana suka makan labu, tuan bawa bagi budak-budak makan labu tuan. Lepas kena labu baru dia makan tuan. Labu kan, masak kuah. Kata Anas bin Malik, Allah, aku tak suka makan labu, tapi aku tengok Nabi makan labu. Nabi cari-cari labu dengan kuah tu. Kata Anas, suka betul Nabi dengan labu. Mulai hari tu aku pun suka labu, kata Anas. Sebab Nabi suka benda tu, Anas pun suka benda tu. Tuan-tuan, ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi duduk rumah dia 7 bulan. Tuan-tuan, apa ibrah dia? Nabi SAW nak ajar kita satu benda. Bila Nabi sampai di Quba, benda pertama Nabi tanya apa dia? Masjid. Nabi bina masjid, kerana membina masjid ialah membina umat. Membina masjid ialah membina umat. Nabi orang pertama turun bina masjid. Tapi bila sampai di kampung Nabirah, bila mereka suruh Nabi SAW masuk rumah mereka, Nabi serah kat siapa? Buat keputusan? Tuan-tuan, unta buat keputusan, tuan-tuan. Untuk perkara dunia Nabi, untuk perkara dunia Nabi, keperluan tempat tinggal Nabi, Nabi serah kat binatang buat keputusan, tuan-tuan. Nak begitu hal dunia ni biar binatang settle lah. Kita settle hal agama ni, benda penting ni, benda besar ni, benda nak buat mati ni. Hal dunia unta settle, tuan-tuan. Kita hal dunia, kalau saya tak ada tak settle ni. Oh, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita mati, sebenarnya lah kalau kita mati, dunia ni sikit pun tak berubah. Kalau kita mati, pokok pelam depan rumah kita tu berbuah macam biasa, tuan. Kalau kita mati hari ni, saat kita mati, matahari naik macam biasa, tuan. Matahari terbenam macam biasa, hujan turun macam biasa, hidup macam biasa, tuan. Anak kita sedihlah sekejap, isteri sedihlah sekejap, lepas tu macam biasa balik dah. Sebenarnya kita mati ni orang tak terkesan apa pun. Kita je perasan. Yang terkesan siapa? Kita. Yang terkesan kita. Pindah pergi sana, Allah, ini tak buat, itu tak buat, ini tinggal, itu tinggal. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk saya dan tuan-tuan kita semua berhijrah ke jalan yang lebih baik. Semua kita kena hijrah. Nabi kata apa dia? Tahjurus su', tinggalkan benda yang tak elok. Setiap daripada kita, saya sendiri yang cakap sama ya, ada benda yang tak elok yang kita buat dalam hidupnya. Moga-moga Muharram tahun ni 1445 ni ialah permulaan untuk kita menjadi lebih baik dan meninggalkan benda yang tak baik. Walaupun kadang-kadang benda yang tak baik tu kita nampak kecil, takut-takut di sisi Allah tu besar, tuan-tuan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, moga Allah Subhanahu Wa Taala terima dan Allah hadirkan kebaikan insya-Allah. Cuma sikit pada perkongsian pada pagi ni daripada hijrah, daripada ibrah hijrah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab kebaikan untuk saya bercakap dan tuan-tuan yang mendengar insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, moga Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita pada pagi ini insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, wahai Allah, Kau yang bagi bahagia dalam hati setiap manusia, hadirkan bahagia dalam hati kami. Wahai Allah, jangan Kau hadirkan hati kami dalam keadaan bergoncang dengan keadaan syak wa sangka daripada segala kebaikan yang Kau bagi pada kami. Tapi kadang-kadang kerana kelemahan iman kami, kelemahan usaha atas agama kami, wahai Allah, kadang-kadang tergelincir hati kami dengan syak wa sangka yang bukan-bukan kepada manusia. Wahai Allah, tolonglah hadirkan kebaikan kepada kami, hati kami seperti mana hati Nabi SAW. Nabi memiliki hati yang paling lapang dalam dunia, yang paling bahagia dalam dunia. Hadirkanlah kelapangan dan kebahagiaan itu pada kami, wahai Allah, sehingga di akhirat nanti kami dapat bertemu dengan kasih kami. Wahai Allah, rindu kami nak pandang wajah orang yang telah menjadi asbab kami mengenal Engkau. Wahai Allah, rindu kami nak melihat wajah orang yang telah berjuang menyusahkan diri untuk kami dapat agama hari ini. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni, tolonglah ampunkan dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ada yang dah meninggal dunia, tolonglah bagi kebaikan pada mereka dalam alam barzakh mereka. Wahai Allah, ada di kalangan mereka yang masih hidup dalam keadaan kebaikan, Kau hadirkanlah keberkatan panjangan usia kepada mereka. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Wahai Allah, ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Wahai Allah, ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Wahai Allah, ada yang diuji dengan segala masalah yang tak ada jalan keluar, yang kami usahakan dari hati diri kami. Wahai Allah, tapi kami tahu jalan keluar ada pada Engkau. Wahai Allah, Engkau yang bagi masalah, Engkau selesaikan masalah. Wahai Allah, selesaikanlah masalah umat ni. Wahai Allah, khususnya pada masalah iman, masalah hati kami. Wahai Allah, kami tak pandai. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta kebaikan untuk kami, itu yang kami minta untuk dari kami. Wahai Allah, hidayat. Wahai Allah, sebarkan seluruh alam sampai seluruh manusia. Wahai Allah, datang pada agama ni. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta jauh daripada kami, wabak, penyakit, bala, bencana, permusuhan, pergaduhan, perceraian, segala keburukan Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami. Wahai Allah, Kau hadirkanlah kelapangan jiwa, wahai Allah, kepada seluruh umat ni. Wahai Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.